Buletin Didik 4 Jun bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan memperuntukkan lebih 5 bilion ringgit bagi projek pembangunan sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah itu, 79 projek baharu dan sambungan dilaksanakan di Terengganu dengan kos RM914.79 juta. Daripada jumlah ini, sebanyak 42 projek telah siap sepenuhnya, 18 projek di peringkat pelaksanaan atau pembinaan dan 19 projek berstatus prabina. Bagi projek menaik taraf dan membangun semula sekolah yang mempunyai bangunan daif pula, 26 telah diluluskan dari 2017 hingga tahun ini dengan kos RM60.93 juta. Sebanyak 21 projek telah siap, manakala baki 5 projek dalam peringkat prabina. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian penutup program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Terengganu di Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Terengganu merupakan negeri keempat bagi JAKM selepas Johor, Perlis dan Sabah. Jelajah di Terengganu menarik kehadiran lebih 21,000 keluarga Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Razi Jidin telah mengadakan perjumpaan bersama 100 orang guru baharu. Pertemuan itu membabitkan warga pendidik yang baru saja ditempatkan di sekolah sekitar Terengganu. Datuk Dr. Razi menerusi perkongsiannya di Facebook berkata, kebanyakan mereka adalah daripada pengambilan khas one-off dan guru lepasan Institut Pendidikan Guru IPG. Pada sesi berkenaan juga beliau sempat berkongsi pendekatan pentaksiran murid secara berterusan seiring dengan keputusan KPM untuk memasukkan UPSR dan PT3 yang diumumkan baru-baru ini. Tambahnya kerjasama dan komitmen tinggi guru dalam isu berkaitan sangat diperlukan kementerian. Malah beliau juga berharap semangat dan jiwa pendidik yang dimiliki pendidik baru ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk melahirkan generasi pewaris negara yang jauh lebih hebat. Kajian bertajuk Automated Defect Detection and End-to-End Pipeline from Data to Deployment membawa kejayaan kepada penuntut tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA, Ainil Ashikin Nur Azman. Penuntut Universiti Princeton, New Jersey itu mendapat tempat pertama dan menerima anugerah kecemerlangan dalam kajian mahasiswa Donald Johnson Dyke selain memenangi wang tunai berjumlah $2,000 Amerika. Bekas pelajar MRSM Pengkalan Cepa ini dalam kajiannya mengupas penyelesaian permasalahan dalam industri pembuatan dengan penggunaan teknik yang boleh menjimatkan masa dan kos kepakaran dalam mengesan sesuatu kerosakan. Kejayaan Ainil Ashikin turut dikongsikan oleh ibu dan bapanya di Facebook. Dia turut menerima anugerah beasiswa perdana sehingga melayakkannya membuat persediaan ke luar negara. Di bawah United World College bertempat di IB World School, Las Vegas, New Mexico. Ainil turut dicalonkan dalam Sigma Xi, iaitu pertubuhan profesional antarabangsa yang terlibat dalam pelbagai disiplin kajian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Diharapkan kejayaannya ini dapat memberi inspirasi kepada pelajar di seluruh negara untuk meraih kecemerlangan. Tugas guru bukan sekadar mendidik anak bangsa, bahkan yang lebih penting membina sahsiah diri anak didiknya. Lanjutan itu, Universiti Tun Hussein On UTHM menganjurkan program khidmat komuniti membabitkan penuntut ijazah sarjana muda pendidikan vokasional. Program khidmat komuniti siri keempat disertai 180 bakal guru TVET diadakan di 9 masjid dan surau bermula jam 8 pagi tadi. Dengan kemahiran yang ada, mereka dibahagikan kepada 9 kumpulan membantu membaik pulih pelbagai peralatan elektrik, penyaman udara dan sistem siar raya di masjid dan surau. Kesempatan ini turut mendedahkan kumpulan ini yang datang dari pelbagai latar belakang kepada sosio-budaya masyarakat setempat sekaligus membina sahsiah diri bakal guru. Projek ini sikit sebanyak dia memberi saya pengalaman terutamanya untuk menyediakan mental dan diri saya untuk berhadapan dengan masyarakat, kerana apabila menjadi seorang guru nanti saya perlu mendepani dengan ibu bapa, masyarakat dan juga pelajar-pelajar. Saya rasakan aktiviti ini sangat berguna sebab dia membina karakter seorang guru dan insania seorang guru. Jadi saya rasa benda ni memang patut diteruskanlah bagi membina guru-guru yang akan
membantu negara kita pada masa hadapan lah untuk membina insan-insan yang berakhlak mulia lah. Pembangunan sasiah guru ini sangat penting. Kita tak nak berlaku orang kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita nak guru mempunyai sasiah yang tinggi dan dengan harapan guru menjadi role model ataupun teladan kepada anak-anak generasi kita. Tambahnya, sasiah diri antara fokus utama universiti dalam usaha melahirkan pendidik yang mempunyai jati diri selain berkemahiran. Kembali di Buletin Didik. Dunia penyiaran mungkin nampak gah dan popular di mata masyarakat. Selain menyajikan maklumat terkini mengenai isu semasa, ia turut menyentuh isu-isu hiburan yang sentiasa mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mengupas lanjut mengenai realiti seorang wartawan penyiaran. Sudah berkecimpung dalam bidang penyiaran selama 18 tahun, Nurul Fariha On adalah bekas pelajar kumpulan kedua sebaik kursus komunikasi dan pengajian media diperkenalkan di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada 1998. Merasakan dirinya lemah dalam penulisan, itu adalah sebab utama dia membuat keputusan mengambil kursus tersebut kerana mempunyai persepsi bahawa bidang penyiaran adalah kerja di belakang tabir. Menyifatkan tempat kerjanya sebagai universiti kedua selepas UiTM, Nurul Fariha berkata kelemahan itu antara cabaran yang perlu diatasinya. Saya rasa ini adalah universiti yang kedua. Kita belajar semua sekali. Kita cakap wartawan kalau surat khabar lain. Tapi wartawan penyiaran ni, dia combine dua. Kemahiran belakang tabir itu sendiri dan juga kita sebagai wartawan dari segi penulisan dan menghasilkan laporan. So dua benda, so you kena semualah you kena buat kan. Selama ni macam I nak lari daripada buat skrip dan sebagainya, tapi kena belajar semuanya. So dari situ baru you tahu rupanya kekurangan yang kita nampak sebelum ni pada diri kita. Kalau kita betul-betul fokus pada kekurangan dan untuk bawa pada kelebihan, ada je. Selain itu, rutin harian setelah memasuki bidang penyiaran juga dikatakan berubah. Di sebalik dunia yang nampak gah pada mata kasar penonton atau masyarakat, tersembunyi hasil usaha titik peluh orang di belakang tabir. Ini semua buat sendiri kan. Kita pre-production kita juga, kita production kita yang direct on lapangan, balik kita kena buat editing. Lepas editing kita kena buat skrip. Lepas buat skrip, kita masuk post-production untuk VO dan sebagainya, sampailah disiarkan. Jadi terkejar-kejar. Kalaulah kata orang baru, generasi baru kata macam, oh saya nak cabar diri saya. Saya rasa ini adalah bidang yang mungkin paling sesuai untuk mencabar kemampuan diri kita. Sebab pada usia 20-an tu kadang-kadang kita rasa macam, oh kita nak ada time untuk lepak dengan kawan, kita nak pergi tengok wayang, kita ada me time. Tapi kalau berada dalam bidang ni, tanpa sedar sebenarnya kita pada usia muda kita dah melewati proses tu. Nurul Fariha turut menasihatkan generasi baru untuk mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal sekiranya mereka meminati bidang ini kerana ia memerlukan komitmen yang tinggi di samping semangat yang kental. Satu yang saya perasan budak generasi baru ni, dia ada satu mentaliti kalau nak masuk penyiaran ni, dia nak terus berada di hadapan TV, berhadapan kamera. Nak jadi pengacara boleh, dek. Boleh. Nak jadi pengacara boleh. Bukan tak boleh, tapi dia ada dua beza. Awak masuk, awak terus jadi pengacara, awak sebagai pengacara je lah. Awak akan diberi sokongan daripada tim produksi boleh. Tapi kalau awak bermula daripada bawah sebagai wartawan penyiaran, awak naik sikit sistem producer, awak jadi producer, awak ada satu bekas ilmu yang berat, yang besar. Bila awak berada di depan TV, orang akan lebih pandang awak pada satu sisi yang lain. Kan? Kalau awak buat laporan pun sebab awak tahu apa yang awak ada ilmu, awak ada kat dada awak, kat kepala awak, semua awak ada. Tegasnya, cita-cita itu penting. Namun usaha dan perjalanan ke arah mencapai cita-cita juga sama penting supaya pelbagai perkara dapat dipelajari sepanjang mengejar impian tersebut.
Kelancaran aktiviti pengajaran dan pembelajaran sesebuah sekolah tidak seharusnya diletakkan di bahu guru-guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG semata-mata. Persatuan Bekas Pelajar atau lebih dikenali sebagai alumni juga diajak untuk terlibat secara aktif membantu demi kelancaran pembangunan pendidikan negara. Menurut Penaung Persatuan Alumni Sekolah Kebangsaan Pasir Gajah di Parit Perak, Datuk Muhammad Niza Zakaria, Persatuan Alumni yang aktif bukan sahaja boleh memberi kebaikan kepada sekolah mereka, malah masyarakat setempat boleh menerima faedahnya. Jelasnya, pelbagai bantuan boleh disalurkan kepada bekas sekolah, termasuk penganjuran program-program berbentuk pendidikan atau sumbangan berupa keuangan. Tapi hari ini sekolah-sekolah kita dah banyak yang lengkap. Namun ada juga perkara-perkara yang boleh untuk kita bangunkan. Contohnya ada sekolah yang memerlukan untuk surau, contohnya perpustakaan, contohnya ruang-ruang yang lain yang boleh untuk kita salurkan. Di samping kita boleh jadikan contoh role model seorang yang berjaya daripada sekolah tersebut. Pada masa yang sama mungkin juga kita boleh mengulurkan bantuan keuangan untuk guru-guru PIBG juga menjalankan aktiviti. Tambahnya, alumni berperanan untuk membantu sekolah tertentu sebagai membalas jasa yang telah banyak memberi ilmu dan tunjuk ajar sehingga membentuk anggota masyarakat yang berjaya. Persatuan alumni juga boleh mengembangkan lagi sumber keuangan dengan menceburi bidang perniagaan di mana hasil keuntungan boleh disalurkan kepada pihak sekolah. Cuti sekolah yang bermula semalam dimanfaatkan pelbagai pihak dengan penganjuran program kemasyarakatan termasuk majlis khatan beramai-ramai secara percuma. Di Tawau Sabah, 150 kanak-kanak daripada golongan keluarga kurang berkemampuan menyertai program anjuran Persatuan Keluarga Polis Perket Batalion 14, Pasukan Gerakan Am PGA Tawau siang tadi. Ia berlangsung di PGA Batalion 14 Air Panas Tawau sempena program kemasyarakatan NGO dan polis bersama rakyat. Pelbagai gelagat dan reaksi dapat disaksikan dalam kalangan kanak-kanak yang terpilih yang diiringi ibu bapa masing-masing. Bagaimanapun, kehadiran beberapa maskot kegemaran sedikit sebanyak menghiburkan dan menghilangkan rasa gemuruh mereka. Dan Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, sambutan memang di luar jangkaan daripada masyarakat Tawau. Sebenarnya kita hadkan penyertaan sebanyak 150, tapi sehingga ke pagi ini pun sebenarnya penyertaan telah melebihi daripada kota. Saya merasa syukur Alhamdulillah karena ada anjuran serupa ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkuasa pada hari ini, yang berurusan bertumpus lumus pada hari ini. Acara sama turut diadakan di Lahad Datu dan Sempurna dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Anugerah Kasih Malaysia Perkasih Sabah. Sebagai sebuah negara dengan keberatan tinggi yang berjuang dengan perubahan iklim, Belanda sering melaksanakan pelbagai inisiatif mesra alam sekitar. Malah basikal terkenal sebagai medium pengangkutan di negara itu. Di Rotterdam pula terdapat jambatan Skywalk yang dibina untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya biodiversiti dan kelestarian. Skywalk sepanjang 600 meter ini dibuka kepada orang ramai sehingga 24 Jun. Ia menghubungkan bumbung-bumbung di kawasan membeli belah terkenal yang dipenuhi dengan pelbagai inisiatif hijau. Antaranya sarang lebah, panel solar, taman dan kebun yang ditanam dengan pelbagai sayuran dan buah-buahan. Lebih menarik, ada juga kincir angin, galeri seni dan kawasan pendaratan drone. We want people to experience how great it is to be on a rooftop and what a space we have lying there above the city which we do not use and what the quality of that space is and what the potential of that space is.
Projek rooftop field ini dimulakan hampir 10 tahun lalu oleh Pusat Alam Sekitar Rotterdam di bumbung pejabat mereka. Salah satu objektifnya adalah untuk menyimpan air, memandangkan musim hujan semakin tidak menentu disebabkan pemanasan global. Sehingga kini mereka telah berjaya menyimpan 60,000 liter air. Sebahagian daripada tanaman pula dihantar ke restoran-restoran sekitar Rotterdam. Dengan 17 juta penduduk, Belanda sememangnya kekurangan ruang, lebih-lebih lagi di bandar. Justru memanfaatkan bumbung yang terbiar, salah satu daripada usaha yang wajar dipuji. Hai adik-adik, cikgu ingin menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan 100 dan 1000. 253 darab 100. Tulis semula nombor bulat tersebut 253 diikuti 2 sifar di belakang menjadi 25,300. Contoh lain pula 963 darab 1000. Sama dengan tulis semula nombor bulat 963 diikuti 3 sifar di belakang menjadi 963,000. Mudah bukan? Terima kasih. Sukan dimulakan dengan tenis terbuka Perancis. Juara 13 kali Rafael Nadal selangkah saja lagi untuk menambah kejuaraan. Nadal mara ke final selepas lawannya di separuh akhir Alexander Zverev menarik diri akibat kecederaan. Terdahulu tiket ke perlawanan akhir French Open menjadi rebutan antara Nadal dan Zverev. Permainan dari mula lagi berlangsung sengit dengan Zverev pada satu ketika berjaya menjarakkan mata sebelum dihambat kembali Nadal yang menjadikan kedudukan 6-6 set pertama. Aksi tie break kemudian memihak Nadal untuk meraih kelebihan awal selepas bertarung selama 98 minit. Pilihan kelima itu sekali lagi melalui pertarungan sengit dengan Zverev sehingga keadaan sama berulang 6-6 di set kedua. Zverev kemudian melalui detik pedih dalam keriernya apabila kakinya terseliuh sewaktu mengejar pukulan Nadal sehingga mengakibatkan kecederaan buku lali. Wakil Jerman itu yang dibawa menaiki kerusi roda untuk pemeriksaan sah tidak dapat meneruskan perlawanan apabila keluar semula ke gelanggang dengan memakai tongkat sebagai tanda pengunduran. Nadal kini mengejar kejuaraan ke-14 di Roland Garros selain mahu melebarkan rekod Grand Slam yang ke-22. Selepas kekalahan kepada juara bertahan Korea Selatan Khamis lalu, peluang masih ada buat skuad negara untuk mara ke peringkat seterusnya pada kempen Piala Asia bawah 23 tahun. Namun penambahbaikan perlu segera dilakukan jurulatih Brad Maloney berbaki sehari sebelum aksi kedua Harimau Muda malam esok. Lawan yang menanti pasukan jiran Thailand yang pasti akan turun dengan misi balas dendam selepas kekalahan pada Tamasya Sukan C di Vietnam bulan lalu. Sesi recovery selepas perlawanan Khamis lalu dimanfaat sebaiknya oleh Maloney untuk mengembalikan semangat pemainnya yang pasti terkesan dengan kekalahan 1-4. Manakala tidak, selepas berjaya mengimbangi lawan, 2 gol mudah pada minit akhir pastinya mengecewakan seluruh barisan pemain yang telah bekerja keras sepanjang perlawanan. Menjelang pertemuan menentang Thailand esok, pastinya keputusan positif ditagih untuk kembali menghidupkan peluang Malaysia. Yeah, again, we expect a very tough match. I mean, there's no easy games here. We've met Thailand a couple of times in the recent few months, in the SEA Games last month and also in the qualifiers. So they're a very good team. I noticed that they've brought a few players from abroad as well to this tournament. So we expect a tough game. But again, I believe our players are up for the challenge. Dalam kalangan pemain, masing-masing turut dahaga kemenangan pada perlawanan kedua esok. Momentum kemenangan pada Sukan C bulan lalu semestinya mahu diteruskan. Tak boleh ambil mudah dan saya harap kita bangkitlah daripada kekalahan semalam dan ini peluang yang terbaiklah untuk kita. Saya harap kita dapatkan kemenangan ni untuk bagi moral lagi berasa tinggilah untuk game nanti. Pertemuan Malaysia-Thailand dijadual berlangsung di Stadium Mili di Tashkent jam 11 malam esok waktu Malaysia.
Susut tubuhnya yang tinggi lampai persis pemenang pingat emas Paralimpik Negara Dato' Abdul Latif Romli berjaya menamatkan larian 5 km dalam masa 20 minit 23 saat. Muhammad Surasid Mutalif disebut-sebut sebagai bakal atlet pelapis negeri Perlis yang akan dibawa ke Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan Julai depan. Pelajar PPKI SMK Said Alwi itu menyertai kejohanan merentas desa PPKI peringkat negeri bersama kumpulan rakan sekolahnya. Guru sukan sekolah Aznan Mat Isa berkata, pelajar yang dikenal pasti berbakat dalam sukan telah menjalani latihan asas dan intensif sebelum tumpuan diberikan pada acara olahraga. Aznan yang juga bekas guru kepada atlet para negara Dato' Abdul Latif Romli melihat ada persamaan antara Surasid dengan atlet negara acara lompat jauh itu. Susut tubuhnya yang tinggi lampai dilihat memberi keistimewaan kepada pelajar tingkatan 4 itu. Ni Surasid ni adalah saya bayangkan untuk mengganti Abdul Latif Romli nantilah. Ni Abdul Latif Romli yang junior lah, insya-Allah. Dapat dia bakat dia dengan saiz dia yang macam tu, harap-harap dia bolehlah pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Ya. Yang pertama saiz, yang kedua kesungguhan. Jadi bila ada dua komponen tu, insya-Allah mereka boleh berjaya lah. Surasid ketika ditanya mengenai minatnya dalam bidang sukan pula hanya tersenyum namun tetap menaruh harapan untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Latihan buat agak-agak macam main stadium bola, betul latihan, buat jogging, lawan lari, lawan jogging lah kat mana-mana. Yalah. Lepas tu apa lagi buat bersungguh-sungguh usaha lah nak menang tu, biarlah capai terasa dah mentas desa tu. Kalau ada peluang nak masuk kebangsaan lah. Dia juga berharap dapat mewakili negara suatu hari nanti dan bersaing bersama jago-jago para negara. Baik, bunga ros dengan kelopak seakan baldu berwarna merah gelap mengakhiri buletin didik. Uniknya, bunga yang juga produk pelancongan ini hanya tumbuh di Helvetii, Turki. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.